Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, yang mengikuti siri kuliah secara online melalui FB Live yang dianjurkan oleh NGO Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group yang dikenali sebagai ARG, yang mana insya-Allah kita akan masuk ke siri yang ke-20 di dalam menghuraikan, sama-sama kita membaca, memahami dan mengambil manfaat dari isi kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah sifat 50 yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin. Malam ini kita sampai ke muka surat 115, akan masuk ke sifat wajib yang ke-8, iaitu iradah. Sifat wajib, sifat yang kita tidak boleh terima, ianya tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang mesti ada pada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu iradah. Di antara sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat iradah, iaitu berkehendak. Dengan kudrah Allah kita mengetahui sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan. Tetapi makhluk-makhluk tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeza-beza. Ada makhluk yang tinggi, ada yang pendek, ada yang cerdas, ada yang bodoh, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hitam, ada yang putih dan lain sebagainya. Pertanyaan, yang memberi sifat yang berbeza-beza tersebut pada semua yang ada di alam semesta ini? Jelasnya mereka tidak memberikan sendiri sifat-sifat tersebut kepada dirinya. Tak perlu kita pergi jauh. Kita masing-masing di rumah, insya-Allah masing-masing di rumah ada cermin. Lalu kita lihat di dalam cermin, kita lihat wajah kita, kita lihat bentuk mata kita, kita lihat bentuk hidung kita. Bahkan kalau kita berdiri, kita lihat ketinggian kita. Kita lihat misalnya perut kita ke depan atau flat. Itu semua sebenarnya bukan dalam pilihan kita. Kita tidak memilih bentuk mata kita begini. Ustaz Engku pun tak pilih bentuk hidung macam ini. Tidak pilih juga bentuk mulut sebegini. Tidak pilih juga ni jerawat-jerawat ni, kesan-kesan parut jerawat ni. Tidak pilih juga janggut dah jadi putih banyak ni. Tak, bila dia start putih rasanya sekitar tahun 2000 lebih lah. Dah mula ada sikit-sikit selai dua. Kemudian sekarang yang hitam tu pula yang jadi minoriti. Dulu yang putih minoriti, yang hitam majoriti. Sekarang sebaliknya. Saya tak pilih. Barangkali kalau diberi pilihan, biarlah nampak hitam semua, kan, nampak muda sikit.
Biarlah kedut ni tak banyak, ya, nampak macam orang muda walaupun dah berusia, tapi macam tu lah, kita tak pilih. Dan mungkin setengah orang kalau boleh biarlah tinggi sikit, ya. Tak maulah kata orang, setengah orang dia kata kurang inci, tak mau. Nak biar tinggi sikit. Dan setengah orang, terutama golongan wanita, naklah kulit tu putih. Tak mau macam gelap je. Macam-macam lah yang kita tidak pilih. Kalau begitu, siapa yang memilih? Kerana jelas mereka tidak memberikan sendiri sifat-sifat tersebut kepada dirinya. Bahkan mereka juga tidak akan mampu memberikan sifat-sifat tersebut kepada dirinya. Berarti ada iradah, ada kehendak lain yang menentukan mereka dengan sifat masing-masing. Dan itulah iradah atau kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pada diri masing-masing misalnya. Pertama, kita tidak memilih untuk dilahirkan. Kita tak ingat pun satu masa dahulu kita decide kita nak dilahirkan ke dunia ni, tak ada. Kemudian kita tidak memilih dilahirkan bila. Kita juga tidak memilih dilahirkan di mana. Kita juga tidak memilih dilahirkan oleh siapa. Siapa parents kita. We did not choose our parents. Ibu bapa kita tidak memilih kita. Mereka cuma usaha, ya, bersama hubungan intim suami isteri dapat kita. Kalau mereka boleh pilih, mungkin mereka nak lain sikit. Mereka nak bentuk mungkin muka macam Eropah atau macam orang Arab. Tak mahu muka macam kita ni, ya, hidung tak berapa mancung, ya, hanya kan pipi saja tersorong-sorong lah. Tapi ibu bapa kita menerima kita seadanya. Kita juga tidak memilih rupa parah kita bagaimana. Kita juga bahkan sekarang ni tidak memilih keadaan kesihatan kita bagaimana. Kita hanya usaha ikhtiar menjaga kesihatan. Tapi kalau ditakdirkan Allah terkena dengan jangkitan, dia terkena kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi berlaku perkara-perkara ini bukan dengan pilihan kita sebenarnya. Walaupun ada kalanya yang berlaku tu sesuai dengan kehendak kita. Ada orang beli rumah, ya, dia zahirnya dia memilih lah untuk membeli rumah di satu kawasan. Kena jirannya bagus, pemandangannya indah, ya, masjid suraunya dekat, ya, dan sebagainya. Kemudahan-kemudahan awam pun mudah, ya, shopping kompleks pun tak jauh misalnya. Kehendak dia. Tapi sebenarnya kalau tak kena pun dia tidak boleh pilih. Kadang-kadang kita dah pilih rumah yang elok, jiran pula tak bagus. Sebab itu dikatakan al-jar qabla dar. Tengok jiran dahulu sebelum rumahnya. Itu boleh diertikan dengan rumah kita di dunia ni. Kita nak pilih jiran yang bagus, ataupun yang dimaksudkan rumah kita di akhirat. Kita nak pilih jiran yang bagus, maka kita kena jadi orang yang bagus, ya, orang yang soleh, supaya dapat berteman dengan orang yang bagus di dalam syurga nanti, insya-Allah. Tapi kalau kita perhatikan, yang berlaku itu bukan kehendak kita. Maka sifat iradah itu adalah sifat Allah sebenarnya. Sifat iradah yang sebenar, ya, itu adalah milik Allah. Kita berkehendak, kali-kali tidak berjadi pun apa sebagaimana yang kita kehendakkan. Jadi misalnya orang melawat hari ini, ya, saya pun letak satu poster bergurau, ya. Kita kata orang Kedah raya tahun ni sakan, sakan orang Kedah raya tahun ni. Pasal apa sakan? Oh, pasal orang lain raya tak tukar baju, tukar kain lah. Paling-paling tukar kereta. Orang Kedah tukar menteri besar tu, sempena raya ni. Sakan sungguh no. Tapi yang cerita tukar menteri besar ni bukan semua orang mau. Yang pasti menteri besar mau lah tukar. Dia mau lagi nak pegang jawatan tu. Siapa nak pergi tukar pula? Dia tak mau. Mau tak mau, tu yang berlaku. Jadi yang berlaku bertukarnya kepimpinan negeri di Kedah daripada menteri besar lama ke menteri besar baru, itu dikehendaki oleh sebahagian. InsyaAllah lah, ya, menteri besar baru tu nak lah supaya dia tu dilantik sebagai menteri besar yang baru. Tetapi menteri besar yang lama tak mau. Dia kalau boleh tak mau ditukarkan. Jadi tetap berlaku. Yang itulah dikatakan iradah Allah. Sifat iradah adalah sifat yang qadim. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain semuanya qadim, tidak ada permulaan. Bukan dahulu Allah tidak bersifat iradah, kemudian baru Allah bersifat iradah, tidak. Itu maknanya qadim. Tidak berpermulaan, yang berdiri pada zat. Di sini tulis yang menetap pada zat Allah. Mana ada sifat iradah tu ada pada Allah.
ada pada zat Allah. Apa fungsinya? Apa peranannya? Iaitu yang berfungsi menentukan sesuatu yang mungkin dengan sebahagian hal yang boleh terjadi baginya. Kan kita dah sebut dalam bab kudrah pun fungsinya itu hanya bersangkutan dengan yang mungkin. Tidak bersangkutan fungsi kudrah itu dengan yang mustahil, juga tidak bersangkutan fungsi kudrah dengan yang wajib. Yang wajib hanyalah zat Allah dan segala sifat Allah. Maka iradah juga demikian. Tidak timbul Allah Ta'ala mengkehendaki sesuatu yang mustahil. Maka soalan yang mengatakan bahawa kalau Allah Ta'ala berkehendak, boleh atau tidak Allah melahirkan anak? Dua di situ. Pertama, kalau Allah berkehendak. Yang kedua, boleh atau tidak? Itu kuasa. Jawapannya tidak. Kerana sekali-kali tidak akan berfungsi iradah Allah itu terhadap sesuatu yang mustahil. Anak Allah tu mustahil. Maka tak timbul kalau Allah berkehendak untuk melahirkan anak, kerana tidak akan Allah tu berkehendak sesuatu yang mustahil. Dan demikian, tidak Allah Ta'ala itu melakukan akan ta'alluq berfungsi dengan yang mustahil. Maka berfungsi itu menentukan sesuatu yang mungkin dengan sebahagian hal yang boleh terjadi baginya. Tentulah bila Allah Ta'ala menentukan sebahagian, bukan semua. Sebab kan mungkin di antara dua yang boleh jadi. Boleh dengar ke suara saya? Saya macam terbaca komen tentang masalah bunyi. Tolong ada sesiapa tolong komen suara saya jelas ataupun ada problem. Tolong komen jelas atau tidak suara. Okay, terima kasih Din Kowe. Siapa nak beli mesin Kowe boleh kontak Cikgu Sabri. Terima kasih kerana beritahu jelas. Baik, mungkin yang tak jelas tu sebahagian daripada yang mengikuti. Moga-moga dipermudahkan. Baik. Jadi tentu dia adalah sebahagian dari yang mungkin. Contoh ya, mungkin wujud, mungkin tak wujud. Contoh yang selalu saya beri, kalau satu orang itu berkahwin bersama dengan isteri, maka anak dia itu adalah satu perkara yang mungkin. Kan orang bila kahwin mungkin dapat anak, mungkin tak dapat anak. Maka Allah berkehendak menentukan itu, menentukan sebahagian. Maknanya kalau Allah tak ada tu tidaklah. Ataupun Allah SWT menentukan tiada anak, maka yang ada itu tidak. Itu namanya sebahagian. Kalau Allah tentukan hitam, maka tidak putih. Kalau Allah tentukan tinggi, maka tidak rendah. Kalau Allah tentukan sakit, maka tidak sihat. Kalau Allah tentukan kaya, maka tidak miskin. Kalau Allah tentukan miskin, maka tidak kaya. Itu maknanya sebahagian. Berfungsi menentukan sesuatu yang mungkin dengan sebahagian hal yang boleh terjadi baginya. Sifat iradah adalah termasuk sifat Allah yang wajib baginya. Sebagai bukti adanya sifat iradah adalah adanya sifat-sifat yang berbeza pada semua hal yang ada. Padahal sifat-sifat tersebut bukan sesuatu yang wajib, akan tetapi sesuatu. Itulah kita katakan contoh yang diberikan tentang dacing ataupun neraca. Dacing zaman dahulu lah ya. Sekarang orang dah tak pakai dacing macam itu ya. Orang pakai alat penimbang yang ada jarum, yang ada satu saja pinggan dia tu. Dalam tu jarumnya tu bergerak sekilo kah, 2 kilo dan sebagainya. Dan kadang-kadang boleh ditipu di situ ya, di adjust springnya atau macam mana. Zaman dahulu dacing dia ada 2 bilah pinggan dia tu. Piring dia tu ada dua belah akan ditimbang. Kan kalau dalam gambar-gambar mahkamah atau nak menunjukkan kepada keadilan justice, kan dia letak gambar orang, mata dia ditutup, maknanya dia tak melihat kepada pangkat, kedudukan, jawatan dan sebagainya, matanya ditutup dan dia pegang dacing.
Dacing itu kan asalnya seimbang. Jadi apa sesuatu yang seimbang, dia tidak akan berat dengan sendiri. Dacing yang seimbang tu kalau dia berat sebelah sini, pasti ada yang memberatkan dia. Akan memberatkan dia itu daging, ikan, sayur, atau memberatkan dia itu batu penimbang, ya. Tidak akan dia berat sendiri. Maka daripada misalnya ada atau tak ada, tiba-tiba berat sebelah ada, pasti ada iradah yang menentukan di situ. Ataupun hitam atau putih, tiba-tiba putih, maka ada yang menentukan putih. Jadi itulah yang kita katakan sifat-sifat yang pelbagai ini tidak akan wujud begitu saja tanpa ada iradah. Dan dalil bahawa Allah Ta'ala memiliki sifat iradah adalah seandainya Allah tidak berkehendak mewujudkan atau menjadikan alam semesta ini, berarti Allah terpaksa mewujudkan dan meniadakannya. Sedangkan terpaksa itu adalah sifat kelemahan dan kekurangan. Ini dalil akli. Akal yang sihat tidak boleh terima Tuhan terpaksa. Ini pasal orang etis, dia tak faham konsep ketuhanan itu. Maka dia menganggap Tuhan tak ada. Kerana kata dia, kalau Tuhan ada, kenapa berlaku peperangan? Kenapa berlaku jenayah? Kenapa berlaku pembunuhan? Kenapa berlaku kezaliman? Bermakna kalau ada Tuhan, tentulah Tuhan akan menghalang perkara-perkara ini. Ini mungkin juga ada sikit sebanyak persamaan dengan akidah Qadariyah ataupun Mu'tazilah yang menafikan takdir Allah, ataupun yang menafikan takdir Allah pada perkara-perkara yang buruk, yang maksiat, yang kufur misalnya. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah, bila kita memandang daripada sudut hakikat sifat iradah itu, maka tidak akan berlaku satu apa perkara sekalipun, hidup atau mati, gerak atau diam, ada atau tiada, kecuali itu termasuk dalam iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun peperangan dunia pertama, adakah maknanya Allah helpless? Allah tengok peperangan berlaku, Allah tak nak benda itu berlaku, tapi Allah tak boleh buat apa-apa? Itu mustahil. Itu adalah sesuatu yang berlaku kepada manusia. Kan misalnya ada setengah orang bimbang ni, nanti 18 hari bulan Mei ada parlimen sitting, katanya ada nak buat usul undi tak percaya, dan sebagainya. Ada seorang kata, alamak, sibuk dengan COVID-19 ni, orang politik tak habis-habis, ya, dalam kabut dengan nak berebut kuasa saja. Tak bolehkah aman-aman bincang elok-elok benda-benda yang boleh membawa kemajuan kepada negara? Ekonomi tentu terjejas, ya. COVID-19 ini bukan saja menjejaskan kesihatan, dia juga menjejaskan ekonomi. Sudah-sudahlah tu berebut kuasa, ya, usul percayalah, usul tak percaya dan sebagainya. Itu kehendak kita. Tapi kadang-kadang berlaku juga luar daripada kehendak kita. Nanti misalnya orang politik bergaduh lagi. Kita rakyat ni tengok, ya, macam mana bila nak selesai ni, bila nak aman. Jadi berlaku perkara itu luar daripada kehendak kita. Mungkin kehendak kita sebagai rakyat biasa yang tidak ada apa-apa kepentingan dalam mana-mana parti politik, kita nak orang-orang yang terlibat dengan jenayah, walaupun dia pegang jawatan yang tinggi, terlibat dengan pelanggaran peraturan dan undang-undang, terlibat dengan mempromosikan ideologi-ideologi keganasan misalnya, walaupun dia ada jawatan, kita nak supaya dia disiasat, didakwa dan dihukum. Kerana itu barulah keadilan. Kalau hanya orang rakyat biasa macam kita yang lemah buat salah, maka disiasat, kemudian dibicara, kemudian dihukum, sedangkan orang yang ada jawatan tinggi, mereka terlepas begitu saja, walaupun ada laporan-laporan polis dilakukan, tapi macam tidak ada apa-apa tindakan misalnya. Which kita tak naklah macam itu. Dan bahkan Nabi SAW bagi tahu binasanya umat terdahulu kerana apabila orang yang mulia di kalangan mereka itu melakukan satu kesalahan, dilepaskan, orang-orang biasa melakukan kesalahan dihukum. Kan Nabi SAW bersabda yang maksudnya, kalaulah Fatimah binti Muhammad, yakni anak puteri baginda sendiri, kalaulah mencuri, nescaya Nabi SAW akan memotong tangan, menjalankan hukum hudud apabila terbukti kesalahan itu, walaupun yang menjalani hukuman itu adalah puteri kesayangan baginda sendiri. Kehendak kita nak, tak kisahlah kamu menteri kah, kamu timbalan menteri kah, kamu orang jawatan tinggi kah, kalau kamu buat salah, kamu membahayakan keselamatan negara, maka kamu sepatutnya dihukum. Tapi kadang tak berlaku begitu. Sebaliknya, kadang-kadang kalau kita buat laporan terhadap orang besar-besar, bukan orang besar yang disiasat, kita pula yang disiasat, kita pula yang ditekan, kita pula yang diberikan pelbagai
tekanan yang tidak sewajarnya. Kita tak nak berlaku macam itu. Kita nak biarlah proses itu adil. Tapi kadang-kadang tidak berlaku sebagaimana yang kita kehendaki. Itu kita logik sebab kita manusia yang lemah. Tapi kalau Tuhan pun begitu, Tuhan pun tak nak tapi berlaku juga, itu mustahil. Maka itulah kita kata wajib Allah bersifat iradah. Lawannya adalah terpaksa. Mukrah, terpaksa. Ataupun karahah, benci. Allah buat dalam keadaan benci. Kita biasa, kita pergi kerja pagi-pagi pun kadang kita benci. Allah kalau hari dululah, hari kita, sekarang kita masih ramai lagi yang work from home. Ada yang sudah mula masuk office. Tapi kalau musim yang biasa kita masuk office, kan ada istilah Monday Blues. Monday Blues, hari Isnin yang orang rasa berat betul lah sebab 2 hari cuti. Tiba-tiba nak kena pergi office tu, kadang-kadang hari Isnin tu orang keberatan. Bahkan ada teori, wallahualam betul ke tak, mengatakan banyak gejala serangan jantung, stroke berlaku pada pagi Isnin. Wallahualam lah, ada pernah terbaca, betul tak betul wallahualam. Tapi kita sendiri tahu ada orang sebenarnya kalau boleh dia tak mau pergi kerja. Dia kalau boleh hari tu nak santai di rumah, nak uruskan urusan-urusan di rumah saja. Tapi dia terpaksa pergi juga. Macam zombie pun pergi macam tak ada roh. Itu kita. Adakah Tuhan pun macam itu? Mustahil. Itu dalil aklinya demikian. Adakah dalil akli saja? Tidak. Itulah Al-Fadhil Kiai Idrus Ramli hafizahullah, beliau dengan susunan buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini nak menjelaskan kepada golongan yang keliru, jangan disangkakan bila kita menceritakan dalil akli maka kita seolah-olah menepikan dalil nakli. Tidak. Kerana dalil akli itu juga tuntutan daripada Quran dan Sunnah menyuruh supaya kita menggunakan akal, dan hasil penggunaan akal kita itu selari dengan dalil nakli. Firman Allah Ta'ala misalnya, Inna rabbaka fa'alul lima yurid, surah Hud ayat 107. Inna rabbaka fa'alul lima yurid, sesungguhnya Tuhanmu maha melakukan terhadap apa yang dia kehendaki. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bila Allah Ta'ala kehendaki sesuatu, memadailah Allah mengatakan jadi maka jadi. Ayat di atas menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melakukan apa sahaja yang dia kehendaki, bukan apa yang dipaksa oleh pihak lain. Itu mustahil. Orang yang berakal sihat, dia tidak akan menerima bahawa Tuhan itu terpaksa. Makanya na'udzubillah, memang jauh sangat daripada kebenaran orang yang percaya ayah pin Tuhan, orang yang percaya Harun Tuhan. Ada satu orang daripada Pahang nama Harun, dia mengaku Tuhan. Ada pula orang percaya, padahal si Harun ni lepas kena tangkap kena stroke. Adakah orang yang nak kena stroke? Tak ada. Lagipun takkanlah Tuhan kena stroke. Takkanlah Tuhan terpaksa kena stroke sedangkan dia tak mau. Lepas tu kena bicara di mahkamah. Siapa yang nak kena bicara di mahkamah? Kita tak mau. Kita tak mau dibicara di mahkamah, tapi dia kena bicara. Ada pula Tuhan terpaksa macam itu. Lebih lucu atau menyedihkan, keluar dalam berita mahkamah dapati Tuhan Harun bersalah. Macam tu pula, Tuhan pula boleh dapati bersalah. Agak-agak kita nak tak didapati bersalah? Tentu tak nak. Tapi kalau orang dah dibicara di mahkamah, boleh jadi dia akan didapati bersalah oleh mahkamah. Betul tak betul, itu cerita lain. Mahkamah dia lihat kepada bukti-bukti. Bila dia trust bukti itu, maka dia berdasar dia memutuskan orang itu bersalah. Orang itu padahal dia tak nak, tapi dia terpaksa menerima keputusan mahkamah tersebut. Tapi tidak demikian dengan Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala itu terpaksa. Jelas ayat Inna rabbaka fa'alul lima yurid, sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa sahaja yang dia kehendaki. Ayat di atas menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melakukan apa sahaja yang dia kehendaki, bukan yang dipaksa oleh pihak yang lain. Jadi selesai kita membincangkan sifat wajib yang ke-8 bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu sifat iradah. InsyaAllah dalam kuliah kita yang akan datang, kita akan pergi ke sifat wajib yang yang tadi itu yang ke-8 betul lah. Macam mana ni tersilap cetak ARG mungkin boleh ambil perhatian untuk cetakan akan datang. Sifat yang ke-9, ilmu. Di sini 2 kali 8. Iradah pun nombor 8, ilmu pun nombor 8. Biasalah kita manusia lemah tersilap, terlepas pandang dan sebagainya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.